Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu perkara yang amat-amat menyedihkan sahabat semua. Rupanya masalah ini bukan hanya berlaku di negeri Kelantan, tetapi negeri Terengganu juga sahabat-sahabat semua. So kalau anda boleh lihat gambar di sebelah ini, ya, orang rakyat di Terengganu di sebuah kampung terpaksa menggunakan sungai kerana bekalan air telaga yang sudah kering dan sebagainya, karena tidak ada bakalan air bersih ya yang dapat diberikan oleh kerajaan daripada Patipas ini di negeri Terengganu. Dan untuk perkara yang kedua yang menarik untuk saya kongsikan adalah Polis Terengganu tingkat keselamatan. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, untuk yang pertamanya saya ingin membawakan berita ini yang mana dikatakan orang kampung terpaksa mandi dan basuh baju di sungai gara-gara perigi kering. Kenapa ya? Adakah rumah mereka tidak ada bekalan air bersih? Adakah rumah mereka ada air tapi mungkin seperti warna kopi ataupun teh tarik sahabat-sahabat semua? Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, dinyatakan sekumpulan penduduk kampung baru Latah Tembaka yaitu Hulu Besu Terengganu terpaksa bergantung kepada sumber air sungai setiap hari untuk mencuci pakaian selepas bekalan air pergi telah mula kering. Menurut salah seorang penduduk kampung berkenaan, hampir 50 buah keluarga di situ terpaksa berulang alik sejauh kira-kira 3 km untuk ke Sungai Kacong di sini untuk mendapatkan air bersih. Menurut Siti Noraisa Razimi, 32 tahun, masalah yang berlaku akibat cuaca panas dan musim kemarau itu telah berlarutan sejak 2 bulan yang lalu. Boleh dikatakan hampir 50 keluarga di kampung ini katanya terjejas memandangkan hampir setiap rumah di sini ya ada pergi sini, tapi apabila air pergi pun dah kering, kami terpaksa cari sumber bekalan air. Jadi di mana tanggung jawab kerajaan ya, kerajaan negeri untuk menyediakan bekalan air bersih kepada rakyat? Ini yang agak muskil kita fikirkan. Dan rakyat ini berkata lagi, sekarang kami sekeluarga akan pergi ke sungai setiap hari untuk mencuci pakaian, mandi dan mendapatkan bekalan air bersih, katanya memetik sinar harian. Siti Noraisha yang memberitahu dia akan menunggu 3 anak yang masih bersekolah pulang ke rumah sebelum membawa mereka ke sungai untuk mandi. Kalau anak dah besar senang sikit nak urus dalam keadaan tak ada air ni, tapi situasi sekarang ni sukar bagi mereka yang mempunyai anak kecil kerana ia melibatkan soal keselamatan, ujarnya. Seorang lagi penduduk Noras Mariza Razami, 20 tahun berkata, selain Sungai Kacong, mereka juga akan menumpang mandi di kawasan Latah Tembaka yang terletak kira-kira 1 km daripada rumah mereka. Kami jarang ke Latah Tembaka kerana ia menjadi lokasi tumpuan ramai untuk aktiviti perkelaan. Lagipun orang ramai luar berkunjung ke situ. Sebab itulah kami ke sungai-sungai berdekatan untuk mendapatkan bekalan air bersih yang akan digunakan untuk memasak, katanya lagi. Wow, ini dia sahabat semua, antara perkara yang amat-amat mengejutkan kita ya. Bagaimana kerajaan Terengganu, adakah mereka sudah mempunyai perancangan untuk membantu? Bagaimana pula dengan ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih di kawasan itu? Di manakah keberadaan mereka sahabat-sahabat semua? Adakah mereka sudah menjadi wakil rakyat, lepas tu goyang kaki terima puluhan ribu ringgit setiap bulan, tetapi ya kita tidak nampak sumbangan dan juga bantuan yang diberikan. Malahan rakyat ini terpaksa mengeluh dan menerima kenyataan. Tapi bagi saya apapun situasinya kena terimalah, sebab kerajaan Terengganu ataupun rakyat di Terengganu ini juga yang memilih ya kerajaan yang ada pada hari ini, yaitu Patipas, sahabat-sahabat semua. Dan untuk tahap yang keduanya, saya ingin memberikan sedikit perkongsian juga berkaitan dengan negeri Terengganu ya, yaitu kenyataan daripada Polis Diraja Malaysia yang mana 68 balai pondok polis di Terengganu tingkat tahap keselamatan. Jadi itu antara kenyataan yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Tahap keselamatan di balai dan pondok polis ditingkatkan mengikut prosedur operasi standard SOP ekoran kejadian serangan di Balai Polis Ulu Tiram, Johor beberapa hari yang lalu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairuddin berkata, semua 7 ibu pejabat polis daerah, 36 balai polis dan 32 pondok polis di negeri itu sentiasa siap siaga dalam memastikan keselamatan premis polis
serta premis berkepentingan utama di Terengganu berada di dalam tahap yang tinggi. Masyarakat di negeri ini tidak perlu khawatir katanya akan keselamatan karena Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa melakukan pemantauan dan risikan dalam memastikan keselamatan negeri ini di tahap yang terkawal katanya dalam satu kenyataan. Dua anggota polis, Konstebel Muhammad Safiq Ahmad Said dan Konstebel Ahmad Azhar Fahmi Azhar masing-masing berusia 24 dan 22 maut dalam serangan pada jam 2.45 pagi ya, ekoran kejadian ya yang menyerang ya balai polis tersebut, dan seorang lagi anggota pasukan keselamatan yang cedera dikenali sebagai Kopral Muhammad Hasif Roslan cedera dan dirawat di Hospital Sultan Ismail. Jadi itu dia sahabat semua antara kenyataan terkini ya daripada ketua polis ya di negeri Terengganu ini, dan kita berharap sahabat-sahabat semua supaya isu-isu seperti ini ya mendapat perhatian yang serius ya, supaya seperti mana yang juga yang dikatakan oleh ketua polis Terengganu ini, supaya keselamatan ini dapat dipertingkatkan, dan kita juga berharap supaya perkara seperti ini ya tidak berulang lagi. Jadi antara berkaitan dengan isu yang berlaku di Johor ini juga di Ulu Tiram sahabat-sahabat semua, tular mengatakan kononnya ada warga Singapura yang terlibat ataupun direman. Jadi hari ini ketua polis negara membuat kenyataan bahwa serangan balai polis Ulu Tiram tiada warga Singapura yang diriman. So itu antara pengesahan daripada ketua polis negara, dan beliau berkata semua suspek yang diriman hari ini susulan serangan di balai polis Ulu Tiram Johor awal pagi semalam merupakan rakyat tempatan, kata ketua polis negara. Dan Nasruddin juga berkata tiada warga Singapura direman bagi membantu siasatan kes berkenaan seperti yang dilaporkan media hari ini. Semua 7 individu yang ditahan semalam dan yang direman hari ini adalah rakyat tempatan berumur antara 19 hingga 62 tahun dan tiada warga Singapura terlibat seperti yang dilaporkan, katanya ketika dihubungi bernama semalam. Jadi tidak lalu 7 individu direman hari ini bermula hari ini hingga 24 Mei untuk membantu siasatan berhubung kejadian serangan di balai polis berkenaan. Individu yang direman terdiri daripada 5 ahli keluarga suspek yang ditahan susulan pemeriksaan di kediaman keluarga suspek pada awal pagi semalam, dan turut direman adalah 2 penuntut kolej berusia 22 dan 22 tahun, 21 dan 22 tahun yang turut berada di lokasi kejadian ketika insiden berlaku. Dalam kejadian jam 2.45 pagi itu ya, beberapa anggota cedera, seorang anggota cedera dan 2 lagi menemui maut ya di tempat kejadian ya. Jadi sahabat semua, itu antara kenyataan terkini ya daripada ketua polis negara ya, menafikan dakwaan ataupun ya dakwaan daripada media kononnya ada warga Singapura yang direman, tapi sebenarnya perkara itu tidak berlaku sahabat-sahabat semua. Jadi sampai sini saja, sekiranya Anda memberikan sebarang komen ya, Anda boleh berikan pandangan atau komen dalam ruangan komen. Ingat komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa nikah angkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.